Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini cikgu akan masuk bab 10 tajuk bab 10 kita, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Ini untuk tema ketiga, iaitu di bawah penerokaan unsur dan dalam alam. Okay, ini tajuk dia. Tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Askan alam semula jadi diperoleh daripada tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Ciri-ciri perubatan tradisional: yang pertama, keberkesanan rawatan lebih perlahan dan juga ia memakan masa yang kadang-kadang lama, dalam tempoh seminggu, 2 minggu dan kadang-kadang sampai juga setahun. Yang kedua, ia diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun daripada nenek moyang dahulu. Yang ketiga, ia pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Kemungkinan ada kes yang boleh sembuh dan ada juga kes yang tidak boleh sembuh. Ia berdasarkan pengalaman. Dari segi kos pula, kos rawatan adalah sangat rendah kerana semua bahan yang kita gunakan untuk perubatan ini diperoleh daripada semula jadi. Contohnya tumbuhan, haiwan semua tadi, daripada pucuk-pucuk, daun-daun, akar-akar kayu, itu adalah bahan yang kita gunakan dalam perubatan tradisional. Dan yang kelima, rawatan menggunakan bahan semula jadi. Okey, bagaimana pula dengan perubatan moden? Perubatan moden ini adalah campuran seni yang merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Ia juga melibatkan perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Ciri-ciri perubatan moden: yang pertama ialah rawatan adalah menggunakan ubat-ubatan sintetik daripada dadah. Dan yang kedua, menggunakan kaedah moden. Kita akan menggunakan biasanya kalau hospital ataupun klinik swasta, mereka sudah menggunakan mesin-mesin yang agak moden, yang sudah moden. Okey, yang ketiga, rawatannya lebih berkesan dan lebih cepat. Dan keempat, pembuktian keberkesanan secara klinikal. Sudah ada bukti yang menyatakan bahawa kesahihan yang menyatakan bahawa ubat tersebut boleh menyembuhkan ataupun mencegah ataupun memperlahankan simptom penyakit. Dan yang kelima ialah kos rawatan yang sangat mahal. Kos rawatan ini kita mengambil kira banyak kos, dari segi penggunaan mesin, tarif elektrisiti yang digunakan, harga mesin tersebut juga yang kita gunakan. Contohnya seperti mesin untuk kemoterapi, CT scan, itu semua melibatkan kos yang sangat mahal. Okey, perubatan komplementari yang merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan. Ia juga merangkumi dua bahagian utama, iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda. Kaedah ini digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit. Ciri-ciri perubatan komplementari tadi, ia tidak melibatkan pembedahan dan juga jahitan. Yang kedua, ia tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, tidak menggunakan dadah dan juga bahan sintetik daripada kimia. Yang ketiga, ia mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Nanti kita akan tengok contoh perubatan komplementari. Okey, ubat-ubatan. Ubat ialah sejenis dadah, ubat hasilnya daripada dadah ataupun bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan
juga merawat ataupun mencegah penyakit. Okey, mesti didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah pada sukatan dia, berapa dos yang perlu diambil, tidak boleh sesuka hati ya. Okey, ubat tradisional ialah ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Ubat ini diamalkan sejak generasi terdahulu. Okey, contoh ubat tradisional ialah seperti dalam gambar rajah ni, kenal tak gambar ni? Itu adalah aloe vera ataupun lidah buaya. Okey, kebaikan aloe vera ialah yang pertama untuk merawat selaran matahari dan kesan melecur pada kulit. Sekiranya kita ada terkena lecuran pada kulit, kita boleh rawat dengan segera dengan menyapu aloe vera ini pada kawasan yang melecur. Yang kedua, kaya dengan bahan antioksidan. Yang ketiga, mengurangkan masalah plak pada gigi. Dan yang keempat, merawat pedih hulu hati. Okey, ubat tradisional yang kedua ialah ginseng. Ginseng ni asalnya daripada akar tumbuhan, pokok tumbuhan. Okey, kelebihan ginseng ialah untuk mengelakkan diabetes. Yang kedua, membantu membaiki kesihatan kulit dan juga rambut. Yang ketiga, membantu untuk mengurangkan berat badan untuk orang yang nak diet. Yang keempat, membantu mengurangkan risiko penyakit Alzheimer. Okey, yang ketiga ini adalah apa? Halia kan? Okey, halia, kelebihan halia ialah membantu pencernaan. Yang kedua, ia boleh melegakan loya. Yang ketiga, membaiki paras kolesterol dalam darah. Yang keempat, merendahkan aras glukosa darah. Yang kelima, mengurangkan keradangan. Bagi perempuan yang haid ataupun period, mereka lebih bagus konsum halia lebih banyak untuk memastikan pengaliran darah itu berjalan dengan sangat lancar. Dan bagi wanita yang bersalin juga, mereka lebih suka makan ini untuk panaskan badan. Okay, selain itu kita ada bunga raya. Kelebihan bunga raya ialah yang pertama, ia merendahkan tekanan darah. Yang kedua, ia kaya dengan bahan antioksidan. Yang ketiga, ia melegakan sakit kepala. Dan juga yang keempat, ia boleh digunakan untuk merawat masalah keguguran rambut. Dan seterusnya ialah kulit kayu manis. Biasanya kita gunakan kulit kayu manis ni kita guna untuk masak, untuk buang hanyir ikan, bau hanyir daging ataupun ayam kan. Jadi kita kalau dalam perubatan tradisional pula, kelebihan kulit kayu manis ini, yang pertama ialah merendahkan aras glukosa darah. Yang kedua, kaya dengan bahan antioksidan. Yang ketiga, boleh digunakan untuk merawat penyakit malaria. Dan yang keempat, mengurangkan keradangan. Serta yang kelima, mengelakkan penyakit jantung. Okey, ubat moden pula. Kalau kita tengok ubat moden sini, ubat moden ialah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Itu ubat moden. Dikaji di dalam makmal. Dan dihasilkan di dalam makmal juga. Kita dapat pelbagai bentuk seperti kita ada pil yang biasa kita lihat, ada juga berbentuk kapsul, berbentuk pasta, ada juga ampaian dan juga larutan. Ia dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu analgesik. Analgesik untuk melegakan kesakitan. Yang kedua ialah antibiotik. Antibiotik pula untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria. Biasanya kita guna antibiotik ni sekiranya kita ada terluka, kita sapukan dengan antibiotik terlebih dahulu sebelum kita sapu dengan ubat. Tujuannya untuk membunuh bakteria ataupun menghalang pertumbuhan bakteria. Dan yang ketiga ialah psikoterapeutik yang digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik.